Ya, oke. Ada nombor ya, nombor. Susah duduk. Nah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kemudian sudah hadir. Depan dulu ya. Seperti yang sudah tahu, hari Rabu malam saya ke Badan Tindak Rasuah dengan buam saya bersabit dengan tuduhan terhadap Nanti Musa Hassan, Ketua Polis Negara, dan Nanti Gani Patel, Buam Negara. Buam saya memang ada hubungan dengan Tuan Jud buat penyiasat dalam tuduhan terhadap saya, dan kita beri jaminan kita akan ke Jabat Polis IPK Kuala Lumpur sebelum jam 2. Saya kata sekurang-kurangnya 5 minit sebelum jam 2. Tapi saya diminta disikat, dan saya kesal dengan cara polis bertindak begitu, terutama kenyataan Datuk Bakri yang mengingatkan saya style dan lagak seperti Ketua Polis Negara pada tahun 1998 Tan Sri Rahim Noor, cakap dengan angkuh dan tidak benar. Umpamanya mengatakan saya enggan untuk pegawai polis. Itu sebagai pegawai polis kanan, dia tidak boleh berbohong, kerana kita telah memberi pengakuan, dan saya datang balik ke rumah setelah merekod kenyataan di BPR, minta ditamatkan supaya membolehkan saya pulang dan dari rumah bersama peguam ke IPK. Saya bimbang kerana kalau Datuk Bakri bertugas atas arahan Tan Sri Musa Hassan, Nanti Musa itu berkepentingan, dia ada personal vendetta, dia memang bermaksud untuk meneruskan penganiayaan terhadap saya, sebab saya ada bukti yang cukup kukuh mengenai fitnah, rekayasa dan penekanan ataupun pembatalan bahan bukti dalam kes terdahulu. Jadi saya ingin menggesa pihak polis menjalankan tugas secara profesional dan memberikan maklumat yang tepat dan sah kepada menteri berkenaan atau Perdana Menteri. Walaupun manapun, bila saya sampai ke sana, saya tidak pertikai layanan pegawai polis di semua peringkat semasa saya di IPK Kuala Lumpur. Dan memang saya ucapkan terima kasih kepada mereka. Pertama, saya tidak dipukul, dan dalam memberikan keterangan saya beri kerjasama penuh. Hari pertama semalam hampir 4 jam, hampir 5 jam semalam. Pagi tadi setengah jam. Semua jawapan yang dikehendaki saya berikan. Mereka tidak punya sebarang kes. Saudara, kalau kes ini dijalankan secara profesional, kes ini tutup dengan kadaska. Ini rekaan dan fitnah. Saya dibawa ke hospital. Bila sampai ke hospital, sebelum itu diberi jaminan sebagai pegawai atasan polis, rakam kenyataan, buat siasatan pemeriksaan di hospital, balik ke IPK KL untuk diberikan jaminan bond polis untuk dibebaskan. Semalam tadi juga saya pergi buat pemeriksaan seluruh badan saya, kemaluan saya, termasuk mengukur apa yang perlu, dan saya ikut semua, ya.
Tetapi mengenai yang dibangkitkan soal isu pengambilan darah, saya berikan beberapa alasan atas nasihat Guam dan pakar-pakar JNE dalam negara dan luar negara. Pertama, simpanan sampel DNA memang ada pada tangan polis. Kedua, yang dituduh dalam simpanan polis apa saja mungkin berlaku. Apa perlu DNA daripada saya? Kedua, dalam kes 9899, darah diambil secara paksa dari simpanan HKL mengikut keterangan Dr. Zahari oleh ACP Rodwan atas arahan Musa Hassan. Tilang dibawa, percikan darah dan sebagainya disebut. Ada percobaan membuat penipuan besar. Bila kita bongkar, ditarik balik pertuduhan yang berkaitan. Dan hakim yang tak boleh pakai itu, Augustine Ford, dia kata expunge tanpa memberikan kesempatan kita untuk membela. Dalam kes saya dipukul, doktor bahagian forensik diperalatkan untuk bersumahat dengan mereka. Pada tahun 98-99, darah dalam simpanan HKL pun diambil tanpa kebenaran. Jadi saya tanya, apa nak buat dengan darah saya? Jawab pakar HKL, kami akan ambil secara profesional. Saya kata saya yakin. Kemudian saya tanya, darah ni nak buat apa? Kami akan kirim untuk tindakan polis. Saya kata, kalau begitu saya nak jaminan apakah proses ini dapat memastikan tidak ada maksud percobaan atau tindakan sebelumnya menipu, meletakkan DNA yang terawal di tempat-tempat tertentu, kerana saya menjadi mangsa dipukul dan dipenjara dengan cara ganas dan kotor dan jijik, termasuk permainan dan peranan selain daripada tokoh-tokoh politik, juga Tan Sri Musa Hassan dan Tan Sri Ghanik Patel. Tan Sri Musa sanggup buat kenyataan dalam kes saya. Apa hak dia, orang yang saya dakwa sebagai orang yang terlibat dalam tindakan jijik terhadap saya, boleh masih bercakap sebagai ketua polis negara dalam kes saya? Ini menunjukkan bahawa tidak ada ketulusan dan tindakan profesional yang diambil. Sebab itu saya membantah keras apa yang berlaku dan mahu jaminan daripada kerajaan untuk lihat keterangan yang ada dan selesaikan secara profesional dalam masa yang secepat mungkin. Jangan terus dengan penghinaan ini, terutama dengan media yang mereka kuasai, yang terus membuat hukuman. Tak ada keinsafan setelah 10 tahun. Saya baca saja nada putusan Malaysia, Straits Times, 10 tahun langsung tidak ada sedikit keinsafan bahawa mereka telah membuat kerja jahat, fitnah yang mahu mereka teruskan. Saudara, akhir sekali malam tadi saya letak di lokap tingkat 7 Bukit Aman. Sudah tahu lokap apa? Lokap penjenayah besar di Malaysia. Betul, pegawai layan dengan cukup baik dan tidak yang menyentuh saya pun tidak. Tetapi saya diletakkan berbaring di atas simen sepanjang malam dengan kedudukan saya, pinggang saya yang memang diketahui. Pukul jam 1 pagi Azizah bawa tuala. Jadi dengan melapikkan satu tuala atas semen yang sejuk. Maka sebab itu kesan pagi tadi agak berat. Saya pulang dan terus
diberikan suntikan ubat menahan sakit, Voltaren, dan berbaring sebentar untuk memulihkan saya sihat sedikit. Jadi demikian.